salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu dini, hasbiyallahu liman ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indal sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa tawakkaltu wa ila unib. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi masyaallah wa kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhamal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita seterusnya untuk surau Kasawari, Departemen Kasawari, Balakong, Seri Kembangan, Selangor, insyaAllah. Untuk surau Departemen Kasawari, insyaAllah. Mohon share-share, kemudian kita mulakan surah Al-Fatihah, insyaAllah. Bismillah. Iya, kan kita Wairul maghdubi alaihim waladdallin. Insyaallah sama-sama kita share. Surau Departemen Kasawari. Mohon share sahabat-sahabat Korea surau. InsyaAllah kita masuk dalam muka surat 17. Jom kita baca Tuan Guru punya tafsiran Al-Quran, Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Kita hadiahkan terus Al-Fatihah untuk Tuan Guru, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Iya kan. Wairul maghdubi alaihim. InsyaAllah muka surat 17 insyaAllah. Mohon share. Masih lagi ayat 2. Saya ulang balik ayat nombor 2. Kita ulang balik bacaan dia. Ayat nombor 2 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala ta'budu illallah innani lakum minhu nazirum wa bashir. Yang maksud Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah, yakni katakanlah wahai Muhammad,
sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran, yakni kepada orang-orang yang ingkar dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Surah Hud, surah nombor 11 ayat nombor 2. Ni ya. Hanya Quran ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diingatkan balik supaya kita ni perhatikan. Saya ulang balik ayat pertama, ala ta'budu illallah. Maksudnya, wahai semua manusia, kamu jangan berhamba ataupun mengabdikan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, innani lakum minhu nazirum wa bashir. Aku ini untuk kamu daripada Allah. Tolong beritahu perkara yang menggerunkan kamu seperti neraka, dan tolonglah sampaikan perkara yang menyenangkan hati atau menggembirakan kamu, iaitu syurga. Kemudian yang ketiga, wa nistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kamu semua wahai manusia mesti beristighfar kepada Allah, kemudian bertaubat atau mengundurkan balik daripada melakukan maksiat. Yang keempat, wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Kalau manusia tidak dengar juga kata, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka bahawa aku ini bimbang benar, takut kamu ini ditimpa bala di hari yang besar. Dan yang kelima, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah tempat kesudahan kamu belaka. Allah memang berkuasa penuh ke atas segenap perkara. Ini 5 perkara penting yang ada dalam surah Hud untuk semua disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Terus pada ayat pengertian seterusnya, ayat yang sama diulang lagi. Saya ulang lagi, ini perkara utama yang menjadi perkara nombor 1 sejak zaman Nabi Nuh sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara tadi yang menjadikan orang itu kafir atau munafik adalah berpunca daripada perkara ini. Orang-orang ini sepatutnya tidak menjadi kafir atau munafik sebab mereka tahu hidupnya di dunia ini betul-betul kerana kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana sejak muda sampai tua tidak diisi kekosongan yang ada dirinya dengan tauhid. Boleh jadi dia tidak tahu langsung, ataupun dia tahu tetapi melalui proses pengajaran yang kabur, ataupun melalui pendidikan yang tidak serius dengan ubudiyah, yakni pengabdian kepada Tuhan. Maka apabila sudah besar, dia menjadi seorang yang kafir ataupun munafik, asal tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innani lakum, aku ini untuk kamu, minhu, daripada Allah. Maksud ayat ini, kamu kena tahu bahawa aku adalah seorang nabi, dan di atas muka bumi ini akulah orang yang paling cerdik dan bijak, kerana aku dilantik sendiri oleh Tuhan yang maha bijak lagi maha cerdik. Tuhan maha bijak. Apabila dia hendak memilih tok wakil dia akan melantik tok wakil daripada orang yang bijak juga. Tuhan ini pakar, oleh sebab dia itu pakar, dia ini maha pakar, maka dia lantik orang yang jenis yang pakar juga. Ini contoh pasal apa Allah memilih Rasulullah SAW. Pasal apa? Antara yang tercerdik, yang paling cerdik dalam dunia, yang paling terbaik di kalangan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang paling hebat di dalam dunia. Sebab tu yang memilihnya pun maha pakar. Bukan spesialis, dia lagi maha spesialis. Dia yang memilih.
bukan kita yang pilih. Kita nak pilih wakil rakyat, kita nak pilih YB, kita yang milih. Misalnya kita pula bukan pakar pilih. Itu yang kadang-kadang tersalah pilih. Bukan tersalah pilih, kadang-kadang terpaksa pilih. Pasal apa? Nak menjaga hati yang dipilih, nak menjaga kepentingan yang dipilih, dan juga nak menjaga kepentingan yang memilih. Pasal apa? Kroni dia. Itu yang jadi rosak. Itu di pemilihan dalam kalangan manusia. Kena faham tu. Tapi yang Allah pilih sebagai Rasulullah, Allah yang pilih. Pasal apa? Allah pakar segala-galanya. Itu dipanggil Maha Pakar Pemilih, Maha Pakar Bijak. Itu. Kemudian di atas dunia ini Tuhan melantik aku untuk akhir zaman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila dah masuk, dah dekatnya kiamat ialah Nabi yang akhir. Tanda dekatnya kiamat tu, tanda hujungnya dunia ni, hujungnya zaman tu, Nabi dah declare untuk akhir zaman. Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, dia adalah lantikan yang untuk akhir zaman, untuk menjadi nazirun wa bashir, iaitu tolong beritahu perkara yang menggerunkan kamu seperti neraka, dan tolong menyampaikan perkara yang menyenangkan hati kamu, iaitu syurga. Apakah tujuannya kita bersembahyang, bernikah atau bercerai? Tujuannya untuk mengelakkan diri daripada neraka dan hendak masuk ke dalam syurga. Tu. Pasal apa? Bernikah tu sembahyang untuk ke syurga, untuk mengelak daripada neraka. Bernikah pun sama juga, bercerai pun sama juga. Dua-dua tujuan dia ke syurga, untuk mengelakkan daripada ke neraka. Begitulah seterusnya kita berjual beli dengan cara yang halal, menyangkul, berniaga, mentadbir negeri, berpolitik dan berparti. Semua sekali kerana kita bimbang tidak dimasukkan ke dalam syurga, sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka. Bimbang kita. Benda yang lain selain daripada nikah, selain daripada cerai, selain kita bersembahyang, bab jual beli, menyangkul, bertani, berniaga, mentadbir negeri, berpolitik dan berparti, semua sekali kerana kita bimbang tidak dimasukkan ke dalam syurga, sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka. Itu. Kesemuanya tak ada dia punya nak lari daripada Allah Ta'ala. Semuanya ada dipegang di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berparti sekarang ini pun bukan kerana kita hendak menangkan PAS ataupun mengalahkan UMNO, kata Tok Guru. PAS dan UMNO ialah perkara nombor dua. Nombor satunya adalah hendak mencapai keredaan Allah Ta'ala. Kalau tidak berpolitik, bernegara atau berkerajaan secara Islam, mustahil kita mendapat syurga dan berjaya mengelakkan diri dari neraka. Nombor satunya adalah untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Tak kira parti apa, yang paling hebat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak berpolitik, bernegara ataupun kerajaan secara Islam, mustahil kita mendapat syurga dan berjaya mengelak diri pada neraka. Pastikan redha Allah Ta'ala tu betul. Misalnya 2-3 hari baru ini surat khabar ada menyebut mengenai Menteri Pendidikan Malaysia yang beragama Islam menerima duit judi sebanyak 500,000 daripada seorang tauke judi, menyebabkan naik marah. Dia hendak menyaman tauke judi dan surat khabar tersebut. Marah menteri tersebut. Cuba kita fikir kenapa marah kepada orang itu.
Tokoh judi itu menjadi memberi pitih, memberi duit kepada mereka, memiliki lesen ataupun tidak. Tentulah dia memiliki lesen. Kalau tidak, masakan dia berani mengisytiharkan namanya. Jika ada lesen, berarti aktiviti judinya halal di sisi kerajaan. Bila barang ini halal, maka duitnya pun halal jugalah. Kenapa mereka hendak menyaman orang tersebut? Tidaklah mereka berasa mujur, beruntung kerana mendapat duit halal. Sepatutnya mereka ucapkan terima kasih kerana beri saya duit 500,000. Itu kena fikirlah. Ini cerita lama. Tapi mereka marah. Kenapa? Apabila judi sudah halal, kenapa mereka berasa kalut? Mereka sendiri pun tidak tahu judi ini haram. Walaupun diberikan lesen, ia tetap haram. Niaga lesen. Judi itu dah realiti dah haram. Kenapa nak bagi lesen? Dia tetap haram biarpun kerajaan sain dan Menteri Kewangan pun membeli logo cap halal. Mereka tahu benda yang haram tetapi mereka berpura-pura ataupun lolok seolah-olah barang ini halal. Mereka sendiri yakin bahawa barang ini halal, sah, pasti mereka tidak akan menyaman dan memarahi orang lain. Artinya hidup mereka jenis suka berpura-pura. Berpura-pura dengan diri mereka dan rakyat. Yang haram dikatakan halal. Akhir sekali, parti mereka adalah parti yang berpura-pura hendak membela Melayu dan Islam. Kedua-duanya mengarut. Kamu kena erti perkara tersebut. Mujur juga cerita ini disiarkan. Bagi orang yang berpolitik, kita kena sambar serta-merta perkara ini. Serupa juga dengan masalah Raja Mekah yang meminta bantuan Amerika untuk menjaga negerinya daripada diserang oleh Iraq. Surat khabar pada masa tersebut menyebut bahawa Amerika bukannya datang ke Saudi untuk duduk sehari dua. Selepas ini kamu hendak buat macam mana kalau Amerika meletakkan tenteranya di Mekah, Madinah dan Khaybar, iaitu negara Yahudi zaman dahulu. Sekarang ini pun sudah ada askar Amerika menduduki Saudi dengan memakai bintang Yahudi. Kamu hendak buat macam mana? Cuba beritahu, hendak lawan Amerika. Inilah penyakit. Menghalalkan benda-benda yang haram. Kerana ayat illa ta'budu illallah. Maksudnya. Dan ayat innani lakum minhu nazirum wa basyirun. Kedua-dua ayat ini tidak ada di dalam kepala, yakni fikiran kita. Yang ada dalam kepalanya hanyalah telaga minyak dan duit yang banyak. Itu sahaja yang dapat. Sebab dia ada mengaji, dia tidak mengaji, yakni belajar. Dapat memerintah pun disebabkan faktor keturunan. Jadi kalau pembesar negeri tidak mengaji atau anak tok guru menjadi tok guru sedangkan dia sendiri tidak mengaji, kalau dibiarkan dengan sebab keturunan, maka akan punah jahanam, habis licin semuanya. Sebab itulah diturunkan kitab daripada langit, jenis tulisan dan bacaan. Kamu kena membaca dan mengaji. Ayat pertama yang diturunkan dari langit ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadaqallahul azim. Surah Al-Alaq ayat 96. Ayat nombor 1, surah nombor 96. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ayat yang pertama. Tu
Maksudnya kena mengaji. Bila ada bab mengaji, dia ada kelebihan, ada bab tahunya halal ataupun haram. Tak kira dia anak tok guru ataupun anak tak tok guru. Tak kira dia anak menteri ataupun keturunan menteri. Dia takkan kira macam tu. Bila ada bab pengajian, dia ada bab mengaji kitab. Dia tahu bab, dia jadi hamba Allah Subhanahu. Tu. Ayat yang pertama dalam Al-Quran diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kitab ni diturunkan untuk dibaca, jenis tulisan dan bacaan. Kena membaca, kena mengaji. Dalil ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dalil untuk menguatkan kita supaya mencari ilmu. InsyaAllah terus sambung dengan ayat nombor 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'tikul ladzi fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Sadaqallahul azim. Ayat nombor 3 surah Hud, yang bermaksud, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepada Allah, supaya Dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga di suatu masa yang tertentu, dan juga yakni di akhirat pula. Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai kelebihan, yakni dalam sebarang amal yang saleh, akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling, yakni membelakangkan 3 perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu beroleh azab pada hari kiamat yang besar, yakni huru haranya. Surah Hud, surah nombor 11, ayat nombor 3. Ni kita teruskan. Ayat yang mula, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kamu semua wahai manusia mesti beristighfar kepada Allah, kemudian bertaubat atau undur balik daripada melakukan maksiat. Ya. Kita dipesankan oleh ayat ini untuk beristighfar kepada Allah, minta ampun terus kepada Allah Ta'ala. Kemudian taubat untuk bertaubat kita pada Allah Ta'ala. Mohon ampun dan bertaubat, tidak buat lagi, tidak mengulangi lagi, berazam tidak berbuat lagi. Kemudian disuruh lagi undur balik daripada melakukan maksiat. Patah balik, jangan teruskan dengan maksiat yang sekarang. Istighfar maksud, ya, istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat walaupun bunyinya 2, tetapi hakikatnya kedua-duanya adalah perkara yang satu. Walaupun bunyinya 1, tetapi hakikatnya adalah 2 perkara yang berbeza. Istighfar maknanya meminta ampun kepada, manakala taubat mengenainya mengundur balik. Apa saja benda yang kita buat asalkan tidak serupa dengan kehendak Allah Ta'ala, maka adalah salah. Itu adalah salah. Pasal apa? Asalkan tidak serupa dengan kehendak Allah Ta'ala, maka itu dipanggil salah. Dalam pengajian Islam ianya dipanggil maksiat. Benda yang melanggar larangan Allah Ta'ala dalam pengajian Islam, dia diletakkan, dipanggil maksiat.
Maksiat maknanya derhaka apabila maksiat maknanya derhaka apabila kita buat sesuatu perkara yang tidak serupa dengan apa yang dikhendaki oleh Allah Ta'ala. Bermakna kita telah bersalah dan menderhaka. Tidak ada seorang yang di dalam hidupnya sentiasa kena selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada. Sebab itulah setiap orang Islam wajib beristighfar. Ni diingatkan kita. Saya ulang balik. Maksiat maknanya derhaka. Bila kita buat sesuatu perkara yang tidak serupa dengan yang dikhendaki oleh Allah Ta'ala, bermakna kita telah bersalah dan menderhaka. Tidak ada orang yang di dalam hidupnya sentiasa kena selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada. Sebab itu setiap orang Islam wajib beristighfar. Bukan susah sangat. Astaghfirullahalazim. Pendek je. Yang panjang ada. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tetap dan sekali-sekala walaupun sedikit, hakikatnya kita tetap terlibat dengan benda yang Tuhan marah. Setidak-tidaknya kesalahan kita ialah duduk saja membiarkan umur kita berlalu tidak diisi dengan sebarang benda yang memberi manfaat kepada kita, baik untuk faedah di dunia ataupun di akhirat. Itu maknanya kita ni bila duduk saja tak ada bergerak apa, menyebabkan satu yang membazirkan umur kita berlalu tidak diisi sebarang satu benda pun yang manfaat kepada kita, baik dari faedah dunia ataupun akhirat. Itu pun salah sebenarnya. Pasal apa? Membazirkan masa, membazirkan umur kita. Perbuatan duduk sahaja itu bermakna tidak sembahyang, tidak meratib, tidak membuat sebarang kerja, tidak menolong orang, tidak mengajar dan mengaji pun tidak. Perbuatan ini adalah salah kerana kita telah membazir umur kita. Kena ingat, dipesan oleh Tuan Guru, perbuatan duduk saja maknanya tidak sembahyang satu hal, tidak meratib, tidak membuat kerja, tidak menolong orang, tidak mengajar dan mengajar dan mengaji pun tidak. Ini dipanggil perbuatan yang salah kerana kita telah membazirkan umur. Maksudnya masa tu terus berjalan, terus dibazirkan. Kalau buat kerja pun tidak, duduk membuang masa macam tu, habis. Salah, Allah tetap anggap kita salah. Pasal apa? Tak menggunakan sepenuh masa kita. Orang putih kata tak utilize benar-benar masa kita. Sesaat tu berlalu macam tu. Maksudnya umur kita habis. Kena ingat, betul, nombor yang tertulis dekat umur kita tu bertambah. Tapi ingat, peruntukan umur kita itu makin lama makin sedikit. Masa untuk kita hidup makin lama makin sedikit. Hendak mendapatkan umur bukannya senang. Walaupun sukatan nasi, susu dan vitamin yang kita ambil cukup kesemuanya. Tetapi adakah boleh memberi jaminan bahawa jantung kita akan berdenyut terus menerus, nafas kita sentiasa keluar masuk? Tidak. Yang mati tidak hanya orang miskin, orang kaya pun mati juga. Sedangkan dia boleh makan dan minum apa saja serta boleh berrekreasi ke mana-mana saja. Bab mati, bab maut, bab habis umur ni dia tidak mengira siapa. Untuk mendapatkan umur kita balik bukannya senang. Ni Allah bagi umur sampai hari ni kita masih hidup. Hanya kena renung kita. Hebat macam mana kita sukat makan nasi, sukat minum susu, sukat kita makan vitamin,
ataupun kita ambil cukup semuanya, ya, untuk memanjangkan umur, tapikah itu boleh menjadi jaminan jantung kita terus berdenyut? Belum tahu. Maksud apa? Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerja kita. Kita tak tahu jantung kita boleh terus berdenyut terus menerus, belum tahu lagi. Dan nafas kita belum tahu boleh keluar ataupun masuk senantiasa. Ada masa boleh berhenti. Itu maknanya kerja Allah Subhanahu Wa Taala terlalu hebat. Tak kira dia miskin ataupun kaya, tetap mati. Ini menunjukkan bahawa kehidupan merupakan satu anugerah yang 100% daripada Allah Ta'ala. Adapun makan minum hanya sebagai satu ikhtiar manusia memanaskan badan, memanaskan tubuh untuk membolehkan jantung berdenyut. Kita jadi berdosa apabila anugerah Allah Ta'ala yang begitu besar ini, yang tidak boleh dibeli di kedai atau dipinjam daripada orang lain, dibiarkan begitu saja dengan duduk berbual kosong dari pagi sampai petang. Di atas kesalahan inilah maka kita diminta beristighfar. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah kesilapan aku. Tu tujuan istighfar sebenarnya bukan saja-saja 10 kali, 20 kali, tapi sebenarnya untuk jaga kesilapan kita, untuk kita minta ampun. Pasal apa? Kadang-kadang tak perasan masa kita habis macam tu saja dengan berbual kosong atau membuat benda-benda yang tidak bermanfaat untuk menjamin kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar maknanya meminta Allah Ta'ala menutup kesalahan dan mengampuninya. Mengampuni maknanya menutup segala kesilapan yang berlaku. Minta ampunlah kepada Allah. Jangan beri dosa aku bertimbun. Di akhirat kelak ketika di padang mahsyar, jangan beri siapa pun, sama ada malaikat ataupun orang ramai, tahu bahawa aku ini bersalah. Tu tujuan kita nak istighfar. Yang kedua, selepas beristighfar, kita tidak boleh meneruskan lagi perangai itu. Kita mesti mengubah sikap. Perbuatan mengubah sikap inilah yang dipanggil taubat. Maknanya mengundur balik. Sedang kita duduk-duduk, tiba-tiba terasa, ruginya masa aku. Kalau aku pergi menyangkul, tanam pisang, menulis makalah atau membaca buku, ada juga faedahnya. Maka kita beristighfarlah, astaghfirullahalazim. Selepas itu kita baliklah ke rumah, pergi menanam, menyapu sampah di muka tangga atau tolong membasuh pinggan ke dapur. Kita mengundur balik daripada sikap lama kepada sikap baru. Itulah istighfar dan taubat. Masih ramai dalam kalangan kita berasa bahawa istighfar dan taubat itu adalah ajaran tok lebay sahaja, yang dilihat tidak boleh menolong ke arah menstabilkan dan mengamankan negara. Hamba hendak sebut bahawa istighfar dan taubat bukanlah ajaran tok lebay biasa, bahkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Baginda diutuskan ke dunia bukan untuk membetulkan dirinya sahaja, bahkan membetulkan masyarakat. Tu kena fikirkan macam mana. InsyaAllah kita berhenti takat tu, dah masuk isyak. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini kita dapat bawa menghadap Allah Ta'ala. Dia memasang, insyaAllah kita sambung esok untuk surau Kasawari, Pak Mangkasari. Terima kasih bagi ruang untuk online malam ni. Mana yang terbaik semuanya daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan.
A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulub wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa si arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari amrina wa qdiha wa dina fid din wa dunya wal akhir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami. Sehatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa hadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa buluka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bizul jabar wa tasanna malakut khallazi la yamut isrif anna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil awla bisama wa sami'a. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillah ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azzajarka wa jalla tanarika wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulinin. Allahumma ghnina bi halalin harami wal miswa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah al-aliyyid dayan, subhanallah syadidil arkan, subhana ma yazhabu bil lail wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallah al-hannan mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'mati fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tahassanna bil jabar wa tasamna bil malakut allazi la yamut. Isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.